Allah bersama, bukan Allah duduk situ. Allah tidak berkait dengan tempat. Sama lah juga ayat sebut summastawa alal arsy, kemudian istiwa Allah atas arah. Mana pun Allah duduk, Allah tak berkait dengan tempat. Allah tak berkait dengan tempat. Patut apa makna ayat? Ulama terdahulu serah makna kepada Allah. Ulama kemudian Allah memiliki aras, Allah memerintah aras, bukan Allah duduk atas aras. Dan ayat yang kesamaran dengan tempat saat ni pun innallaha ma'ana zani. Betul, itu bukan kesamaran kata Allah duduk dalam gua sur, bukan gitu. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang sabar. Janji orang tu sabar, Allah duduk sebelah dia, tepek dengan dia. Dah kata bersama. Bersama makna Tuhan menolong. Itu tafsiran Tuhan menolong. Kalau zahir bersama, tepek nah. Ini ayat mutasyabih apa panggil ni. Sama dengan kalau kata istiwa alal arsy. Apa makna ayat tu kena ngaji molek. Ini dalam bab pegangan. Salah sini out. Sebab tu kalau orang ni, kalau kita buka YouTube, ayat Tuhan duduk atas arah tu mainan lah. Tuhan duduk atas arah. Duduk macam mana? Duduk yang selayaknya dengan Tuhan. Tak Quran sebut gitu kan? Tuhan kata duduk, Tuhan tak kata duduk. Tuhan kata istawa. Istawa makna duduk kan? Dah, istawa ada 13 makna. Memang ada istawa makna duduk. Tapi situ bukan istawa makna duduk. Apa makna? Serah kepada Allah. Itu jalanan ulama terdahulu. Tak bermakna duduk? Tak ada. Istawa dengan makna qa'ada jalasa, tak ada. Memang bahasa Arab istawa ada makna jalasa, qa'ada, duduk. Istawa itu alal kursi. Mana apa? Jalastu alal kursi. Aku duduk atas kursi. Ha ni. Istawa itu alal kursi. Mana apa? Jalastu alal kursi. Aku duduk atas kursi. Itu istawa mana duduk. Sesuai dengan kita duduk kan? Lepas tu istawa Allah duduk selayaknya. Ada selayak. Jangan terjemuh dengan duduk. Lepas tu apa makna? Ulama dahulu jangan bermakna. Serah kepada Allah. Ulama kemudian istawa dengan makna Tuhan memiliki aras, Tuhan memerintah aras. Hari ni tak, Tuhan duduk selam lah duduknya, tapi selayaknya dengan Tuhan. Itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Ingat baik. Sebab nak pakai zahir tadi, maaf tadi, innallaha ma'ana, Allah bersama kami dalam gua sur. Mana Allah di situ ke? Zahir makna gitulah. Tapi layak tak zahir makna gitu? Tak layak. Tak terjemah seumpama tu. Lepas tu apa makna bersama? Ulama dahulunya serah makna kepada Allah. Kalulah benda ni orang duk tanya bab istawa ni, bui ke dia surah Al-Hadid ayat yang keempat. Kita molek pun kita ingat ayat surah Al-Hadid ayat keempat. Huwallazi khalaqas samawati wal arda. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sit. Ada tak fi sittati ayyam? Dah ingat dah. Dengan Sajdah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam dah. Summa stawa 'alal 'arsy. Itu dah. Tapi dalam soal hadis ni bukan Allahul ladzi, huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Jadi beza sikit ayat tu. Kalau kita dah ingat ayat tu. Kemudian di hujung ayat Al-Hadid tadi ni, huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Surah Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Dalam surah Al-Hadid, huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Di hujung ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di hujung ayat. Kalau nak pakai zahir,
Summa stawa 'alal arsy. Tuhan duduk atas arah. Di ujung ayat tu juga, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuhan duduk bersama kita pula. Bukan tanakuk apa panggil, bukan berlawan. Awal ayat duduk atas arah. Akhir ayat Tuhan duduk kita. Sebab akhir ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kita duduk di arah kedua bumi. Kita duduk bumi. Awal ayat kata duduk arah, akhir ayat kata duduk bumi. Apa panggil apa belawang ayat tu kan? Sebab tu tak boleh pakai zahir ayat. Ulama terdahulu, Tuhan istiwa 'alal arsy, serah makna kepada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuhan bersama, apa makna bersama? Serah kepada Allah. Itu ulama terdahulu. Ulama kemudian semastawal arsy, mengapa? Allah memiliki arah, Allah memerintah arah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu, mengapa? Allah menolong kamu. Ini huraian ulama kemudian. Tapi kalau kata summastawa arsy, Tuhan duduk atas arah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuhan bersama dengan kamu di mana kamu berada. Mana pula mana ayat? Kalau tak boleh pakai zahir. Ni jangan main ni nampak ni. Kalau kita buka dalam YouTube tu, Allah sengung. Ramai pula orang setuju. Like tu ramai kan? Like. Jadi like satu, dislike apa tu? Dia hak gini se. Dah gambar tu. Hak like ada, dislike ada tu. Ramai hak gini. Tuhan duduk atas arah, arah besar. Sesuai Allah nak duduk bab besar. Jadi Allah besar juga. Ni. Oh, kalau Allah duduk tak arah, Allah duduk bumi. Hina Allah duduk bumi, pijak dia orang. Siapa kata Allah duduk bumi? Dah kata Allah duduk di mana-mana. Siapa kata Allah duduk di mana-mana? Tak ada kata Allah duduk di mana-mana. Dia kata berpegang Allah duduk di mana-mana. Di mana-mana ni hina Tuhan duduk dah jambang lah, duduk situ lah, duduk sini. Tak ada kita berpegang Allah duduk di mana-mana. Tidak berkait Allah dengan mana-mana, tak berkait. Sebab aras tempat, mana-mana pun tempat, Allah tidak berkait dengan tempat. Tu je. Kalau berpegang Allah berada di mana-mana, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ada orang ajar karut Allah berada di mana-mana, dalam jambang je tak ada, dia urang gitu. Ni jeng. Jambang busuk pun kali. Allah ada di mana-mana, dalam jambang je tak ada. Ada orang ajar gitu. Karut. Allah tak berkait dengan mana-mana. Allah tak berkait dengan tempat. Sebab tu kita nak peringat anak kita, jangan guna ayat Tuhan ada di mana-mana tu. Jangan cakap gitu. Tapi maksud kita Tuhan ada di mana-mana, Tuhan mengetahui. Itu maksud kita, Tuhan mengetahui. Bukan jangan awak perang pelik, Tuhan ada di mana-mana. Mana pun Tuhan tahu. Tapi yang guna ayat tu. Ayat tu kesamaran. Jangan duk guna. Nampak macam ni? Ya Tuhan tahu belaka, punya awak benda pelik. Gitu. Ni ada orang tua ada cakap, Tuhan ada di mana-mana. Jangan awak perangai. Tapi maksud dia bukan Tuhan pergi mari. Tuhan ada di mana-mana. Ni maksudnya apa? Maksudnya banyak. Gitu. Dah, situ ada Tuhan, situ ada Tuhan, situ ada Tuhan. Dah berapa Tuhan? Kalau kata malaikat ada di mana-mana, betul lah? Sebab malaikat banyak. Syaitan ada di mana-mana, betul lah? Sebab syaitan banyak. Allah ada di mana-mana, Allah banyak. Allah satu. Tak apa di mana-mana. Allah terbang situ, terbang sini, terbang situ, terbang sini. Pergi mari gitu. Tu karut belaka tu. Itulah kita tak kait Allah dengan mana-mana, tak kait. Ayat kata istawa atas arah, kita tak kait dengan arah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tak kait dengan bumi ni, kita duduk bumi ni. Ayat kata la tahzan innallaha ma'ana, tak kait Allah dengan gusut. Dan apa makna? Jangan kamu bimbang, Allah bersama dengan kami. Makna Tuhan tolong, bukan Tuhan duduk dalam gusur tu, bukan. Tapi kalau kau pakai makna zahir, la tahzan innallaha ma'ana, zahir kau tiga lah dalam tu. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Allah. Kalau pakai zahir, ada Allah tidak berkait dengan tempat.
Kena mak molek mak pegangan. Salah sikit je. Sikit je sebenarnya. Sikit je. Tapi kita kadang-kadang perasan sikit. Kadang-kadang hak salah kita kata tak salah. Saya dah dengar apa ni? Tuhan turun, Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan, Tuhan turun daripada arah ke langit pertama dunia, Tuhan turun lah. Tapi turun yang selayaknya. Tak salah dia kata ni. Tak salah apa? Kita pegang yang terpesong. Ni kena tak molek. Kena mak molek. Macam mana jalanan ulama salaf, macam mana jalanan ulama khalaf. Kalau kita ngaji dan kita pati paridah ni, di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dia akan cerita ayat ni. Dan kita pati paridah. Dan di sifat yang ke berapa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dia akan cerita ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tu kena ngaji molek tu biar faham molek. Kita orang-orang tua ni simple je pegangannya. Tapi dia ni dia mari kat karuk ni, orang muda-muda ni dia mudah terpengaruh. Dia muda-muda dia mudah terpengaruh dengan kepetahan, dengan kepandaian menyampai, cakap lembut, cakap teritik-terni, cakap beralu. Ni hak mudah tertarik. Sekalipun orang cakap tu bukan jelas-jelas bukan bidang agama sekalipun. Jelas-jelas bukan bidang agama. Belang-belang cakap, saya bukan ustaz, saya bukan ustazah, saya bukan ustaz, saya bukan ustazah. Memanglah sebab bukan mu bidang agama. Tapi cakap ni cakap agama. Tapi sebab apa orang suka? Sebab kaedah penyampaian, kaedah cakap tu lembut. Ni orang-orang mudah makan. Tapi bidang agama ke tak? Bukan. Lepas tu dia cakap agama, membaca. Ni fitnah ni, bahaya. Bahaya seumpama ni. Cuba kalau kita membaca retek. Macam kita kata orang cakap bab perubatan tinggi-tinggi tu. Dia mengaji tinggi mana, dengan ilmu teorinya, dengan praktikalnya lama mana. Sebelum dia cakap bab perubatan begitu, begini, begitu, pakar dia dalam bidang perubatan. Tapi ilmu dia tinggi mana? Ilmu teori dia dengan praktikal dia lama mana? Kita tak belajar bab perubatan, kita membaca dalam buku perubatan. Kita baca, kita pun ceramah hetek bab perubatan. Tebuk, kerak, cocok, tebuk, kerak, cocok. Sekejap cakap dia orang, mati orang. Mu cakap bab perubatan, mu tak ngaji bab perubatan. Saya membaca. Tak boleh pakai membaca perubatan ni. Kena belajar molek, kena ada guru, kena ada praktikal. Ni bab perubatan ni. Nyawa orang ni bahaya nak baca bab perubatan, lepas tu nak cakap, suruh tebuk, suruh kerak, suruh cocok, suruh tebuk, kerak, cocok, mati orang. Tahu. Tapi kalau orang bukan bidang agama, cakap agama, kalau punah agama, tak mati orang. Akhir zaman. Dia panggil khutabaul fitnah, Nabi kata. Tukang-tukang ceramah agama yang merosak, yang mencelarukan agama. Tapi orang mudah terpengaruh dengan cakap khabar. Cakap khabar sedap, orang akan turun. Walaupun jelas-jelas bukan bidang agama. Terang-terang bukan bidang agama. Mengaku saya bukan ustaz, saya bukan ustazah. Tapi orang cakap buat apa? Bahan ambil mana? Bahan ambil daripada bacaan. Boleh membaca tanpa berguru. Kalau ilmu dunia kata tak boleh, ilmu agama. Yelah kadang-kadang orang agama ni dia cakap pun tak pandai. Tak apa nak laku lah. Cakap tak pandai, cara penyampaian tak pandai, tak apa nak. Orang ni bukan nak ilmu, orang ni nak penyampaian. Ilmu nombor 2, penyampaian nombor 1. Penyampaian sedar tak mengatur, okey. Penyampaian tak sedar, ilmu banyak mana pun tak okey. Ilmu tak ada pun penyampaian sedar, okey lalu kitanya. Sebab apa? Penyampaian. Dia belajar mana? Tak apalah, dia belajar mana pun, janji cakap sedar. Nak cakap sedar, pergi pasal minggu tengok orang jual bak pasal minggu. Sedar cakap. Tak sedar. Kita pergi kat jual bak pasal minggu tu, mula-mula kita pergi. Nak pergi mana tu? Dah. Orang puan beli kan. Tok lelaki ni tak pergi beli. Tok lelaki puasan dia pergilah kat jual bak. Pergi dia kata mana? Pergi nak dengar orang bohong dia kata. Nak dengar orang bohong. Dia kata orang jual bak ni bohong. Lagi orang bohong.
Bohong tak bohong, mulai-mulai ada dia beli serajuk obat. Bohong-bohong, serajuk dia beli Sebab apa? Kawan tu cerita. Begini, minggu depan tak mari dah ni. Minggu depan tak mari dah ni. Ni payah cari obat ni, beli juga serajuk. Balik rumah, sakut dia paku dia. Lepas tu bapa tak makan, tak berani. Bapa takut Betul dah betul. Bapa beli. Tapi sebelum pergi tu dia kata bohong, dia kata. Molek-molek ada sebab apa? Dia cerita. Apa? Dia cerita tu pandai. Orang duk menipu orang tu, orang cakap sedap dah ke? Orang kena tipu-tipu tu kan. Orang kena tipu tu bukan orang bodoh-bodoh. Orang cerdik-cerdik kena tipu. Inilah hak jenis nak cepat kaya ni kan. Hak tukang tipu, hak kena tipu tu mingat orang kampung ke? Orang kampung tak ada duit nak tipu. Benda orang kampung tak ada duit. Dia cari orang hak kaya-kaya ni, orang cerdik-cerdik Sebab apa kena tipu? Dia cakap dengan penampilan dia, dengan gaya dia. Tipu. Lepas tu jadi tipu, dia pun hilang. Tukar dengan masyarakat lain pula. Orang tula je, tipu pula, ikut pula. Sebab apa ni? Cakap kabur. Cakap macam orang nak ngorak orang lah. Cakap tu kena pandai. Dia poket kosong pun. Kalau poket penuh pun cakap tak pandai. Kalau jenis cakap pandai, sekejap lagi duduk, mulai-mulai ada. Dia mau cakap apa dengan dia? Pandai, kita goreng dia kata. Kata pandai. Tuan tak semak mana? Tuan tak semak mana lah. Tapi cakap punya pasal, dia kata aku pergi sekejap je boleh lalu kata dia. Boleh sungguh ke dia? Mana? Cakap. Orang nak cakap benarnya. Debat agama ni jadi macam mudah-mudah lah ni. Learning semua orang boleh cakap. Artis pun boleh cakap, orang ni pun boleh cakap, orang ni pun boleh cakap. Pengajian pun tak balas mana pun boleh cakap gitu. Macam-macam program ni. Nama program agama. Tengok pesen agama ke apa ni. Jadi macam dah tahu dah. Hak mana agama yang sebenar, hak mana hak solek-solek. Buat program berbentuk agama. Cakap atas petah, perempuan dengan gayanya, dengan solekan di mukanya, Allah kata ni agama. Jadi kita pun tahu dah mana agama yang sebenar. Ni akhir zaman. Kena cuma molek bab agama ni. Dan sahabatnya yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenar-benarnya, yang menunjuk oleh sahabat dan keluarga Nabi bagi agama yang sebenar-benar, yang menunjuk dipanggil al-hadina. Al-hadina dengan makna yang mengirsyadkan, yang menunjukkan. Hadi ni asalnya hidayah. Hadin yang memberi hidayah. Sini kalau kita kata hadi, makna hidayatul tariq dipanggil. Hidayatul tariq, memberi petunjuk kepada jalan yang sebenar. Bukan hidayah muwasilah, bukan. Ia ada dua hidayah. Hidayah yang menyampaikan pada maksud hanya milik Allah. Ini dipanggil al-hadina, yang memberi hidayah dengan makna irsyad, yang menunjuk jalan. Macam contoh dalam ayat Quran, Nabi kata, Tuhan kata ke Nabi kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak dapat bagi petunjuk kepada orang yang engkau kasih, iaitu Abu Talib. Allah lah yang bagi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Di ayat yang lain pula, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Maksudnya ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak boleh bagi petunjuk kepada orang yang kau kasih, Abu Talib. Di ayat yang lain pula, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dia maksudnya engkau ya Muhammad memberi petunjuk pada jalan yang sebenar. Satu ayat kata tak boleh beri petunjuk, satu ayat kata boleh beri petunjuk. Hak kata beri petunjuk ni petunjuk sampai pada maksud hidayah yang sebenar-benarnya. Ada pun hak Nabi dipanggil hidayatut tariq, tunjuk jalan. Tapi yang menyampaikan kepada sebenar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini hadi yang beri hidayah dipanggil hidayatut tariq, dia panggil tunjuk jalan saja. Sama lah orang mengajar pun dipanggil hidayah juga, hidayatut tariq, tunjuk jalan.
Tapi hidayah yang sebenar yang menyampaikan pada maksud yang sebenar kepada agama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun tak ada hidayah ni. Nabi hanya dipanggil hidayatul tariq, tunjuk jalan kepada yang sebenar. Macam sahabat juga, hadis menunjuk jalan saja, bukan menunjuk jalan sampai kepada hak hakikat sebenar lah. Hidayah sebenar ni turut sebenar lah, akan ikut sebenar, akan tinggal salah, hanya milik Allah. Nabi, sahabat, orang mengajar hanya tunjuk jalan. Hak ni hak sebenar, hak ni hak salah, hak ni kena buat, hak ni jangan buat. Tunjuk jalan je. Lepas tu orang tu boleh turut sungguh. Hidayah tu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka sikit je. Wa 'alat tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, dan atas yang mengikut bagi mereka itu. Mengikut bagi sahabat lah pulaknya. Siapa? Tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang sempat dengan sahabat, tidak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Habis kata. Ialah dia panggil sahabat, tabi'in, tabi'in, kan gitu. Sahabat dan dengan Nabi, masuk Islam dan mati dalam Islam. Tabi'in orang dan dengan sahabat. Tabi'in orang yang dan dengan orang yang dan dengan sahabat. Tabi'in contohnya Imam Abu Hanifah. Dia dan dengan 6 orang sahabat. Sempat belajar khilaf ulama. Adapun Imam Syafi'i kita bukan tabi'in. Imam Syafi'i kita tabi'in. Orang yang dan dengan tabi'in tapi tak dan dengan sahabat. Adapun Imam Abu Hanifah dia panggil tabi'in, orang yang dan dengan sahabat. Wa ba'du fayaqulul 'abdul fakiru ila Allah al-ghani Abdus Samadil Jawi Al-Falimbani Khadimul Fuqara'i fi Makkatal Musyarrafah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu